أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. الرحمن الرحيم. مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم. صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Assalamualaikum. Bertemu kita lagi dalam rancangan Mystic Horror. Dan kepada yang dah subscribe, aku ucapkan terima kasih banyak-banyak. Dan aku tengok kita punya subscriber pun dah makin banyak. Jadi aku bersyukur sangat-sangat di atas sokongan anda semua. Anda semua memang awesome. Kita bagi tepuk tangan sikit. Okay, terima kasih sebab support. Jadi itulah hadiah bagi aku kepada yang dah support. Hadiah tepuk tangan. Jadi aku harap anda teruskan sokong channel Mystic Horror ini supaya kita boleh bangunkan channel ini secara perlahan-lahan daripada bawah. Okey, pada malam ini aku nak bagi tahu sikit bahawa kisah yang aku nak cerita ni adalah kisah tentang kisah seram asrama, di mana ada seorang pelajar bernama Aman ataupun kita panggil nama pendek dia Man. Dan kisah ini aku ambil daripada petikan akhbar mstar.com.my, portal akhbar berbahasa Melayu. Dan kisah dia menarik, kisah tentang pelajar asrama, di mana pelajar asrama ni yang kita sebut tadi nama Aman ataupun Man, dia berpindah ke sekolah berasrama penuh. Sekolah ni memang wajib duduk asrama lah. Kena duduk jauh daripada mak ayah. Selalunya sekolah berasrama penuh ni adalah sekolah yang berprestasi tinggi, di mana pelajar-pelajarnya adalah pelajar-pelajarnya terdiri daripada pelajar-pelajar yang mendapat keputusan cemerlang dalam SPM, ataupun orangnya dapat straight A. Jadi kisah dia Aman, nama pendek dia Man lah, dapat masuklah sekolah tu. Jadi bila dia masuk sekolah tu, senior-senior dia, bila dia dah buat kawan apa semua kan, senior-senior dia pun mulalah datang kan, cerita-cerita kan, kau nak tahu tak bangunan lama kat sekolah tu? Untuk pengetahuan anda, dekat sekolah Man ni ada satu bangunan asrama yang lama yang diorang dah tak duduk. Bangunan yang diorang tengah stay sekarang ni bangunan baru. Jadi senior-senior diorang ni pun datang duk mengusik lah kan, Man, tu bangunan lama tu banyak cerita tau. Ada orang bunuh diri. Lepas tu datang pula senior yang ni cakap, yang tu ada aku nampak kelibat pocong. Yang ni pula datang aku nampak kelibat kakak cantik. Yang ni aku nampak jembalang dan sebagainya. Dan kata-kata ataupun kisah-kisah yang dicanangkan oleh senior-senior ini tak diambil endah oleh Man. Jadi pada nak dijadikan cerita, Man telah diberitahu oleh pihak sekolah, dia punya pihak pengurusan sekolah nak renovate hostel yang original mereka duduk ni, yang baru ni. Jadi dia orang kena pindah ke bangunan lama yang dicanangkan oleh senior-senior mereka. Kononnya berhantu lah apalah. Jadi waktu tu Man dah mula terkejut. Bila Man masuk je bangunan lama tu, adalah kisah yang berlaku. Dan kalau nak tahu, kena tengok video ni sampai habis. Okay, ready dah nak dengar? Kalau dah ready, jom kita dengarkan kisah 3 sekawan demam nampak kelibat misteri.
Okey, bagi kebanyakan kita yang pernah tinggal di asrama, mesti pernah dengar pelbagai kisah seram turun-temurun ataupun urban legend di tempat penginapan masing-masing ataupun di asrama masing-masing lah. Mungkin ada di antara kita pun yang dah habis sekolah, yang dah habis IPT, mungkin ada sejarah ataupun mesti ada pengalaman seram dekat asrama masing-masing. Dan ketika ini ada juga yang mungkin sedang tinggal di asrama. Jadi kisah ini bukanlah untuk menakut-nakutkan anda. Anggaplah kisah ini sebagai hiburan semata-mata. Anggap macam kita dengar lagu dekat radio. Anggaplah kisah seram ni lebih kurang tu lah. Dan kebanyakan kisah urban legend ini mungkin ada yang benar dan ada pula sekadar kisah dongeng hanya untuk menakut-nakutkan pelajar junior. Dan begitu juga dengan Aman ataupun Man. Man ni dia bertukar sekolah. Sekolah daripada sekolah biasa kepada sekolah berasrama penuh. Dan sekolah Man ni terletak di utara tanah air. Banyak jugalah senior-senior dia duk canang cerita ni, cerita tu, cerita ni. Tapi Man langsung tak terkesan dengan kisah-kisah yang dibawakan oleh senior dia. Okey, Man ni dia macam student biasa. Dia baru masuk tingkatan 1, form 1. Dia dapat masuk sekolah berasrama penuh dekat utara tanah air. Jadi dia pun melalui proses biasa. Dia mohon dapat result dan dia pergi ke asrama bersama dengan ibu bapa dia. Lepas tu bila dah sampai sekolah, macam biasalah daftar, check in apa semua tu kan, cari bilik. Bila dah dapat bilik, dia tunggulah roommate dia datang. Bila roommate dia dah kenal apa semua, bermulalah minggu orientasi. Bila minggu orientasi, dia dah bergaul semua. Kat situlah dia jumpa senior-senior. Bila dah seminggu duduk kat sekolah tu, senior-senior dia pun mulalah mencanang tentang bangunan lama tu. Bangunan lama asrama. Dan kebanyakan senior-senior dia banyak duk menyampaikan kisah tentang bangunan lama. Kononnya ada 1001 kisah pelik, sehingga ia dibiarkan kosong tanpa berpenghuni. Maksudnya bangunan tu terlalu seram sampai pihak sekolah terpaksa mengosongkan bangunan tersebut. Jadi disebabkan bangunan tu dah lama ditinggalkan, adalah pihak-pihak yang tertentu yang mendakwa bahawa ada benda menumpang dekat bangunan tersebut. Dan ada juga senior-senior yang kononnya nampak kelibat-kelibat merayau dekat kawasan bangunan lama tu. Jadi Man ni dia bukanlah orang yang suka sangat dengan benda-benda mistik dan tahyul ni. Jadi dia hanya sekadar dengar sahajalah. Man ni dia dengar, tapi dia macam daun keladi lah kan, mencurah air daun keladi. Macam tu lah dia anggap kisah seram tu seolah-olah tak memberi kesan kepada dia. Selalunya kalau kita dengar kisah-kisah seram yang senior cerita ni, kita dah rasa macam gelabah kan. Tapi Man ni dia rasa macam alah, tak ada apa-apalah. Okey, nak dipendekkan cerita, setelah beberapa minggu duduk kat asrama tu, akhirnya pihak sekolah bagi tahulah si Aman ni yang semua pelajar kena pindah dekat bangunan lama tersebut. Kerana pihak manajemen sekolah tu nak renovate bangunan baru yang diorang tengah duduk sekarang ni. Jadi diorang kena duduk dekat bangunan lama tersebut. Sementara nak renovate bangunan baru ni. Jadi diorang pun mulalah proses memindah, kemas barang apa semua, angkat katil lah, usung itulah, usung inilah dan sebagainya. Dan sebelum diorang masuk ke bilik tu, diorang cuci-cuci lah. Maklumlah berhabuk kan, bangunan lama. Diorang pun cuci-cuci lah. Waktu masuk melangkah ke bilik tu, lepas diorang dah cuci koridor apa semua kan, cuci beramai-ramai, bergotong royong kan. Lepas dah cuci koridor asrama tu, bermulalah nak cuci bilik. Bila dia langkah masuk bilik tu, Man terus rasa seolah-olah kisah yang senior dia bagi tahu tu rasa macam seolah-olah
dah mula menghantui dia. Macam-macam lah Man ni teringat kisah-kisah senior. Bila dia masuk je bilik tu, memang nampak usang. Dengan berabuknya kan. Perabuk tak ada, tapi berabuk nak kena cuci. Kipas dia pun dah berabuk. Rasa berdebar jugalah nak masuk, tapi dia tak nak ikut perasaan lah. Walaupun banyak kisah seram yang diceritakan oleh senior-senior dia tentang bangunan itu, tapi Alhamdulillah bangunan yang Man duduk ni walaupun bangunan lama, tapi walaupun bangunan tersebut lama, tapi sebenarnya bangunan tersebut masih berada di dalam keadaan baik. Maksudnya tak ada keretakan, tak ada orang kata apa, kebocoran. Dia masih elok, masih boleh digunakan. Tapi bangunan tersebut agak jauh daripada bangunan yang baru yang diorang duduk tu. Diorang cuma kena bersihkan habuk dan sawang je pada waktu tu. Jadi Aman pun dapatlah bilik yang ada 2 buah katil, double decker satu, dan ada satu katil single. Jadi Man ni tidur katil belah atas lah, bahagian kiri. Jadi member dia ni, ada kawan dia, roommate dia, ambil bahagian bawah. Dan satu lagi kawan dia ambil lah, ada kawan dia yang tidur atas katil single tu, dan seorang lagi tidur katil bawah lah. Man dah ambil katil atas, jadi kawan dia tidurlah bawah. Jadi pada malam pertama tidak ada kisah, tidak ada apa-apa yang berlaku. Cuma dia orang rasa panas ataupun hangat lah, sebab kipas tak berfungsi dengan baik. Jadi mungkinlah sebab tu tempat yang baru, jadi diorang tak dapat nak sesuaikan diri lagi lah. Walaupun cuaca panas, tapi Aman tetap cuba untuk tidur, paksa diri dia tidur, cuba untuk lelapkan mata. Dan dalam duk main mata tu kan, nak bagi mengantuk macam-macam lah fikir, nak bagi mengantuk. Tak lama lepas tu mereka pun tidur lah, Man dengan kawan-kawan dia, roommate dia ni. Jadi tengah duk tidur tu, Man tengah tidur, kawan dia tengah tidur nyenyak ni. Jadi Man ni pun terjagalah pada pukul 1 pagi dalam keadaan berpeluh-peluh sebab kipas rosak. Jadi dia orang tak dapat nak guna kipas. Memang berpanas lah malam tu. Bila dia dah tersedar pada pukul 1 pagi tu, dia terus dah tak boleh tidur. Waktu Aman tengah duk rasa panas tu kan, dalam-dalam dia tengah duk rasa panas tu, tengah duduk kipas-kipas baju tu, panas berpeluh tu, lap-lap peluh dia. Dia termenung. Time dia tengah termenung tu, tengah duduk syok termenung tu, dia rasa macam ada benda tengah perhatikan dia dekat katil bawah yang kosong. Seolah-olah ada kelibat tidur di bawah dia, katil yang kosong tu. Dan tiba-tiba tak semena-mena datang perasaan tak enak, tak sedap hati. Dia sebelum ni tak pernah rasa lah seram, sejuk ke apa, tapi malam tu memang first time dia rasa yang tak sedap, rasa tak selesa lah, rasa rusing, rasa gelisah. Jadi dengan perlahan-lahan Man ni pun tariklah selimut, sebab tak nak tengok lah benda-benda yang tak patut kan, takut dia menyengah kan. Dia buat aucak habis dalam dia tengah berselubung tu, dia kelumbung tu dengan selimut tu, dia tengah menggosok-gosok dada dia lah, nak menenangkan diri dia. Dia nak paksa diri dia tu bertenang. Buat keadaan agak panas sebab kipas rosak, jadi dia berselimut, panas, bertambah lagi lah berpeluh. Ditambah pula perasaan takut dan berdebar. Tapi dia dengar macam ada orang menyanyi dekat tepi telinga dia.
Jadi Man pun buka balik selimut dia perlahan-perlahan, nak memberanikan diri, nak tengok dari mana arah suara tu. Bila Man pandang ke arah suara tu, Man tergamam ataupun kaku. Sebab bunyi menyanyi tu datang daripada katil yang kosong berkenaan. Katil yang tak ada berpenghuni. Dan pada waktu tu Man dengar orang humming. Gitulah bunyi hummingnya. Dan Man bukan setakat dengar humming, tetapi Man juga nampak terlibat seorang wanita seolah-olah sedang menari sambil gerak tangan, berwajah pucat dan matanya begitu menakutkan. Menari yang dimaksudkan di sini bukanlah menari joget macam joget kelab disco tu. Dia menari macam kebudayaan lah. Tangan dia macam tu, tangan dia macam usut wheelchair gitu. Bila Man tengok tu, terus apa lagi, tarik selimut lah sambil badan menggeletar. Dan waktu dia tengah takut tu, dia tak sedar tilam dia basah, terkencing sebab terlalu takut. Jadi mulut dia pun dah terkemak kamit lah baca ayat kursi tu, pun dah tak tahulah berterabur ke tak kan. Macam-macam surah lah baca. Doa makan kan, doa naik kenderaan, semua ada lah. Jadi bila Man tengah duk berselumbung tu, dalam keadaan Man tengah duk berselumbung tu, tengah takut tu sebab nampak kelibat tadi tu, suara humming tadi tu yang tadi tu kan, tiba-tiba menjadi sunyi. Jadi Man terkejut apabila sahabatnya ataupun roommate dia bangun dan panggil nama dia. Man, bangun Man. Jadi Man pun buka selimut dalam keadaan ketakutan. Jadi kawan Man ni pun, roommate Man ni, dah nampak Man dah menggeletar buka selimut tu. Jadi diorang pun cepatlah buka lampu dan tengok katil Man dah basah serta wajah Man dah pucat. Kencing. Jadi nak dijadikan cerita, rupanya bukan Man sahaja yang dengar suara tersebut, suara humming tadi tu, dan kelibat wanita yang menari ke atas katil tadi tu. Rupanya roommate Man juga dengar. Dia orang dengar sebab dia orang dengar suara Man terketar-ketar baca ayat Quran, dan ketakutan tu yang menyebabkan mereka tersedar daripada tidur. Dia orang tahu kelibat tu ada, tapi dia orang mendiamkan diri. Tapi bila dah lepas beberapa minit kemudian, baru dia orang beranikan diri buka lampu dan tengok keadaan Man. Jadi lepas buka lampu apa semua tu, Man dengan kawan dia, dua orang ni, jom lah tidur bilik member lain nak. Ya, aku dah tak boleh tidur bilik ni. Jadi Man dengan kawan dia dua orang ni pun bersetuju nak tumpang bilik member lain, kerana dia orang terlalu takut dan sampai terkencing atas tilam. Bila Man dah duduk bilik member dia ni, dah keluar lah dari bilik dia, dia orang tinggal lah lampu tu buka kan. Dia orang lari kat bilik member. Man tak boleh tidur, tak boleh lelapkan mata lepas kejadian tersebut. Sepanjang malam tu lah. Dan keesokannya mereka demam. Mereka bertiga ataupun Man dengan kawan ini demam lepas yang tak boleh tidur, insiden tersebut. Nampak kelibat menari tu, dia orang dah tak boleh tidur. Jadi seminggu jugalah dia orang ni demam, bertiga ni. Dia orang bertiga demam. Bila dia orang demam tak kebah-kebah, warden terpaksa panggil ustaz lah untuk pulihkan semangat. Sebenarnya dia orang ni bukanlah sebenarnya bukanlah apa, lemah semangat. Semangat dah hilang. Jadi ustaz ni pun rawatlah dia orang. Jadi akhir cerita ni, akhirnya Man mula percaya pada alam ghaib ataupun alam sebelah lah.
pada bulannya Man tak percaya. Dia rasa macam dia anggap itu kisah yang remeh, tak perlu nak dengar dan sebagainya. Tapi kejadian pada malam tu memang betul-betul telah membuka minda Man untuk percaya bahawa memang ada golongan alam sebelah. Dan kejadian tersebut telah merubah Man untuk percaya bahawa memang ada alam ghaib yang diciptakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Dan kita semua orang umat Islam pun kena wajib percaya pada alam yang ghaib. Maksud alam ghaib ni bukannya setakat hantu saja. Percaya kepada benda yang tak nampak macam malaikat, dosa pahala, syurga neraka. Itulah perkara ghaib. Okay. Jadi memang tak heranlah kalau asrama tersebut ada penghuni. Maklumlah dah lama tinggal kan. Jadi bila dia orang pindah balik, seolah-olah dia orang dah menceroboh tempat tinggal dia. Jadi mungkin makhluk alam sebelah tu berasa tak selesa kot dengan kehadiran mereka. Jadi sebab itulah diusik Man ni. Okey. Sekian saja kisah kita pada malam ini. Satu kisah saja. Berkisah berkenaan dengan pengalaman seorang junior yang masuk ke sekolah berasrama penuh. Dan dekat sekolah berasrama penuh dia ni ada bangunan asrama yang lama. Yang senior duk canang tu lah, ada nampak itulah, nampak inilah. Pada mulanya Man ni dia tak percaya. Jadi kejadian pada malam tu, pada hari kedua dia orang duduk tu, lepas dia orang dah cuci semua, kejadian pada malam yang dia tak boleh tidur tu, itulah kejadian yang telah merubah persepsi Man daripada tak percaya kepada percaya ke alam ghaib. Demam seminggu, tu baru dia muncul sikit. Tu baru dia aucak sikit je. Nasib baik dia tak merangkak naik atas katil kan. Bayangkan tengah kelumbung tu, buka sikit, wah, dia buat muka hodoh dia. Mau bukan setakat kencing, mungkin pitam kot. Okey. Sekian saja untuk malam ini. Sebelum aku melabuhkan tirai, aku ingin ucapkan ribuan terima kasih kerana sudi mendengar. Terima kasih banyak-banyak. Dan kepada yang dah subscribe, terima kasih banyak-banyak. Kepada yang dah view, terima kasih banyak-banyak. Dan aku ingin mohon maaf jika ada kesilapan, salah dan silap sepanjang aku buat video. Mungkin sound tak kuat ke, suara tak kuat ke, suara terketar-ketar ke, aku minta maaf sangat-sangat. Aku ni taklah hebat sangat, tapi aku cuba buat yang terbaik untuk anda semua. Dan okey, itu sajalah untuk pada malam ini. Dan jumpa anda pada video yang akan datang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Stay safe everyone.